Negeri Kelantan dan sektor pelancongannya tidak terkecuali terjejas kerana COVID-19. Tetapi kini boleh menarik nafas lega apabila dibenarkan mula beroperasi sejak minggu lepas. Jadi kita mahu tahu mengenai normal baharu yang mungkin difikirkan oleh pihak pelancongan untuk mencerdaskan semua ekonomi domestik di negeri itu. Bersama melalui Skype ketika ini iaitu Pengarah Pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia atau MOTRAK Negeri Kelantan, Muhammad Aidil Afizi Daud. Assalamualaikum, terima kasih Encik Aidil kerana bersama kami pada jam ini. Mungkin pertama sekali kita nak bercerita dahulu latar kepada sektor pelancongan di Kelantan ketika COVID-19 ini ataupun PKP ini dilaksanakan di Malaysia. Bagaimanakah tahap ataupun paras terjejasnya sektor pelancongan di Kelantan itu kalau boleh digambarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Najib, terima kasih Astro Awani kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi informasi berkenaan sektor pelancongan di negeri Kelantan. Terlebih dahulu saya ingin memaklumkan tentang tarikan pelancongan yang ada di Kelantan. Yang paling utamanya ialah pelancongan eco, pelancongan kebudayaan, pelancongan warisan sejarah, pelancongan sempadan dan paling yang sering menjadi sebutan kepada pengunjung dan pelancong domestik ialah pelancong membeli belah seperti di Pasar Siti Khadijah, Pasar Malam Muka Cik Ye, Zon Bebas Cukai, Pengkalan Kubur dan Rantau Panjang. Alhamdulillah, pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri baru-baru ini membenarkan perkhidmatan di sektor pelancongan beroperasi memberikan nafas lega kepada pengusaha-pengusaha. Hampir keseluruhan sektor perhotelan, agensi pelancongan dan pemilik produk-produk tarikan pelancongan di negeri Kelantan telah memulakan operasi. Walau bagaimanapun, hasil tinjauan mendapati bahawa jumlah pelancong domestik yang berkunjung ke Kelantan belum pulih sepenuhnya. Kebanyakan pengunjung adalah dari negeri-negeri jiran yang merentasi sempadan negeri bagi mendapatkan keperluan-keperluan asas berkaitan makanan dan ada juga yang datang untuk mendapatkan produk pakaian untuk persediaan sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan datang. Tidak dinafikan, terdapat juga sekelompok anak-anak perantauan yang tinggal di pantai barat, utara dan selatan Semenanjung pulang ke kampung halaman selepas tidak dapat beraya semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri yang lepas. Walau bagaimanapun, kita mengharapkan jumlah ini akan meningkat dan bertambah kerana pengusaha-pengusaha berkaitan pelancongan telah pun bersiap sedia untuk menerima pelancong dan tetamu. Bagaimana untuk kita melihat, Encik Aidil, kalau kita melihat kepada norma baharu ini terutama untuk penyedia perkhidmatan pelancongan, hotel, pemandu pelancong dalam mengadaptasi norma baharu ini, apa yang mereka mungkin perlu patuhi ataupun mereka sudah mungkin merancang untuk melakukan? Pada pandangan saya, semua pengusaha pelancongan kena bersedia untuk mengadaptasi normal baharu dalam budaya kerja semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini. Dan ini bukanlah beban kepada penggiat industri, malah ia merupakan adalah tanggungjawab bersama sebagai rakyat Malaysia. Mungkin pada awal pelaksanaannya terlihat kekok dan janggal, tetapi saya yakin penggiat industri pelancongan mampu mengharunginya dan ketahanan sebeginilah yang sentiasa menjadikan pelancong luar negara memilih Malaysia sebagai destinasi pelancongan utama dunia. Pelbagai SOP ataupun Standard Operating Procedure yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara dengan bantuan MOTAC sendiri untuk memastikan persekitaran perniagaan yang selamat. SOP ini juga memberikan keyakinan kepada tetamu yang menginap di premis-premis penginapan ini. Pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia Negeri Kelantan sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa negeri dan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan pematuhan ini 100%. Selain itu, saya yakin semua agensi kerajaan yang berkaitan akan terus membantu para pengusaha ini untuk menerapkan norma baharu, norma budaya kerja baharu kepada semua staf dan kaki tangan bagi memastikan tanggungjawab membendung penularan wabak COVID-19 ini dipikul bersama untuk kesejahteraan ekonomi negara. Baik, Encik Aidil, bagaimana untuk kita melihat memanglah mereka ini perlu patuhi norma baharu dan sebagainya kan? Adakah ini dilihat mungkin sedikit sebanyak membebankan mereka kerana mereka juga baru pulih daripada tekanan kewangan mungkin kan penyedia hotel dan juga sebagainya ni? Ya, pada pendapat saya memang ada sedikit rasa kekok pada awal permulaan untuk mengadaptasikan norma baharu ini. Tetapi ini bukanlah beban yang sebagai yang tinggi ataupun yang berat untuk dipikul. Ini adalah tanggungjawab bersama sebagai rakyat Malaysia. Mungkin pada awal pelaksanaannya kita lihat janggal, tetapi kita mengharapkan industri kita terus kukuh, akan terus teguh untuk menjadikan pelancongan di negara ini sebagai salah satu penyumbang ekonomi kepada negara.
Encik Aidil tadi disebutkan tentang tarikan yang berada di Kelantan dan sebagainya. Apa lagi mungkin lonjakan atau pemangkin yang diperlukan untuk mengembangkan lagi sektor berkenaan, sektor pelancongan sekaligus menjadi mungkin tulang belakang juga kepada sektor ekonomi ataupun perkembangan ekonomi negeri Kelantan sendiri. Apa lagi yang diperlukan lonjakannya? Yang pertama, kita kena lihat tarikan utama di negeri Kelantan kepada para pelancong domestik ialah budaya dan cara hidup yang sejahtera dan unik berbanding dengan negeri-negeri lain. Selalunya boleh dilihat melalui sajian dan makanan yang cukup indah dan mempersonakan. Kepelbagaian jenis masakan berasaskan nasi seperti nasi kerabu, nasi dagang, nasi tumpang, nasi belauk dan sebagainya merupakan tujuan utama pelancong domestik apabila berkunjung ke Kelantan. Lauk pauk yang menyelerakan yang disajikan bersama seperti gulai ayam kampung, kerutuk serati, kuzi ayam, kerma daging menambahkan lagi selera kepada para pengunjung. Penyediaan masakan ala kampung dienakkan lagi dengan menggunakan adunan resepi tempatan seperti disediakan oleh pengusaha rempah cik di Kota Baru. Selain itu, terdapat pelbagai jenis kuih muih pemanis mulut yang mudah didapati di serata negeri Kelantan terutamanya pada waktu pagi. Pertamanya, saya lihat keperluan bantuan kewangan secara bersasar melalui MOTEK daripada kerajaan sama ada secara geran penuh, geran padanan maupun pinjaman mudah bagi memastikan industri pelancongan yang terjejas ini dapat menarik nafas dan mengatur semula perniagaan mereka. Selain menjadi antara penyumbang utama ekonomi negara, industri pelancongan juga antara penyedia peluang pekerjaan terbesar di Malaysia. Pengusaha industri pelancongan juga perlu bersedia untuk berubah dan melihat potensi baharu menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya untuk mengembangkan sumber pendapatan. Kemahiran menggunakan medium pemasaran digital seharusnya diasah dan dipertajamkan seiring dengan perubahan zaman. Penglibatan anak-anak muda yang inovatif dan membina perniagaan secara atas talian di dalam ekonomi gig seharusnya diberikan sokongan. Usahawan odaike.com umpamanya memberikan platform kepada pengguna untuk memberi barang basah secara atas talian tanpa perlu bersesak ke pasar-pasar sekitar Kota Baru. Usaha sebegini juga wajar diterapkan kepada sektor pelancongan sebagaimana beberapa laman Facebook page seperti KB Baskers dan Destinasi Kelantan yang sentiasa berkongsi informasi secara berterusan kepada para pelancong domestik dan antarabangsa tentang tarikan pelancongan di negeri Kelantan. Okey, itu antara tarikan dan juga kalau makanan itu memanglah ini adalah terkenal nasi kerabu dan sebagainya. Kalau di Sarawak ini antara yang favourite nasi kerabu ini biasanya editor kami Dr. Azizna Riani masak untuk kami nasi kerabu. Beliau berasal dari Kelantan. Terima kasih Aidil kerana bersama dengan kami pada jam ini membincangkan dan juga menerangkan tentang keadaan sektor pelancongan di Kelantan dan juga bagaimanakah bergerak ke hadapan dan yang pastinya akan diselaraskan dengan hasrat kerajaan sendiri MOTEK di peringkat di peringkat kebangsaan iaitu menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang selamat pasca COVID-19 ini. Ini juga memerlukan kerjasama antara penyedia perkhidmatan tersebut, pembuat polisi, penyedia perkhidmatan dan juga anda sendiri orang ramai. Kalau masih lagi belum ada perancangan nak ke mana, Kelantan antara negeri yang mungkin anda boleh consider untuk pergi melancong cuti-cuti Malaysia.